5 tempat berhantu di negeri Sabah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin berkongsi lah dengan anda tempat-tempat yang dikatakan misteri dan berhantu di negeri Sabah. Dan tempat-tempat ni memang famous bagi orang-orang di negeri Sabah. So, jangan buang masa lagi. Mari kita kenal tempat-tempat yang berhantu di negeri Sabah. Tidak lain tidak bukan kawasan berhantu yang pertama adalah rumah Agnes Kid. Okey. Rumah ni terletak rumah agam ya, rumah macam kalau zaman dahulu rumah banglo lah. Rumah ni terletak di Sandakan Sabah di kawasan atas bukit. Dan rumah ni adalah rumah bersejarah. Ya, rumah orang British. Orang yang tinggal di rumah tersebut adalah Agnes Newton Kidd. Dia merupakan seorang penulis yang terkenal di Amerika Syarikat. Dan salah satu buku yang terkenal adalah Land Below Wind. Sebab itulah Sabah digelar negeri di bawah bayu bersempena dengan bukunya Agnes Newton Kidd. Jadi dia tinggal bersama suaminya. Suaminya merupakan orang British yang menjaga hutan di Sandakan dan bersama anaknya. Dikatakan ketika dia tinggal di rumah tersebut, dia telah mengalami beberapa gangguan. Dan ceritanya telah dia bukukan dalam satu kisah mistik tentang rumah agam tersebut. Di antara kisahnya, dia pernah bertembung dengan satu hantu perempuan yang sangat tinggi dan sering berlegar-legar dalam rumah tersebut. Sampai satu masa, hantu tersebut telah membawa bayinya hendak bawa lari. Namun dia berjaya halang. Ya. Dan setiap hari dan setiap ketika dia sering bertembung dengan hantu berkenaan. Bukan saja Agnes Newton Kidd ni saja, tapi penginap-penginap rumah seterusnya, orang yang menginap di rumah seterusnya, rumah tersebut pun mengalami kejadian yang sama. Mereka sering bertembung dengan makhluk ya, perempuan yang menjelma, seorang perempuan panjang rambutnya dan sering mengganggu penginap di rumah tersebut. Dan Kerajaan Negeri Sabah, Kementerian Pelancongan Negeri Sabah telah menjadikan rumah tersebut sebagai pusat pelancongan dark tourism. Kira macam pelancongan, siapa mau bermalam di rumah hantu tersebut, boleh. Anda boleh bermalam di rumah hantu tersebut dan alaminya sendiri. Dan diceritakan beberapa pengunjung yang pernah pergi rumah tersebut pun pernah diganggu dan mengalami gangguan makhluk tersebut. So, sejauh manakah kisah ini benar atau tidak? Anda pergilah ke rumah Agnes Kidd di Sandakan. Saya pun belum pernah pergi lagi. InsyaAllah saya akan pergi. Tempat yang seterusnya adalah Agop Batu Tulup. Ia terletak di Kinabatangan, Sabah. Okey. Kenapa saya katakan tempat ni berhantu dan misteri? Tempat ni adalah sebuah gua. Gua yang terletak di atas bukit. Dan ada seorang pelancong telah terjumpa tempat tersebut, gua tersebut, dan bila dia sampai di gua tersebut, dia terjumpa ada beratus lebih keranda dalam gua tersebut. Dan pelik, macam mana boleh keranda ada dalam gua tersebut? Dan mengikut kajian, gua tersebut adalah penempatan awal penduduk di kawasan Kinabatangan tersebut. Namun benda tersebut masih dibuat kajian dan ada beberapa siri cerita tentang kawasan tersebut. Ada yang mengatakan kawasan tersebut adalah bekas kawasan penduduk orang Cina yang tinggal di kawasan berkenaan. Dan ada juga pendapat bahawa di situ adalah penempatan awal orang sungai. Namun apa-apapun, keranda yang berbentuk kayu memang pelik. Dan pelik kenapa keranda tersebut banyak di dalam gua tersebut, ya. Dan dikatakan sesiapa yang pernah berkunjung di sana akan mendapat gangguan yang misteri, sehingga kan ada rombongan pelajar yang singgah
ke tempat berkenaan telah dirasuk dan meracau, ya. Jadi bukan saja pelancong-pelancong, tapi rombongan pelajar pernah histeria di kawasan berkenaan, dan memang banyak yang mengatakan ada benda-benda pelik yang berlaku. Maklumlah, situ kawasan keranda dan kemungkinan di situ adalah kawasan perkuburan, dan tempat tu boleh dilawat oleh orang ramai, dan memang ia satu khazanah sejarah Sabah yang misteri dan pelik. Macam mana boleh keranda beratus-ratus berada di dalam gua tersebut. Dan istilah Agop Tuluk tu pun adalah istilah orang sungai yang tinggal di Kenabatangan. Agop bermaksud gua dan Tuluk bermaksud tempat tidur. Jadi kemungkinan memang di situ adalah kuburan orang pada zaman dahulu. Ketiga, tempat yang kata orang misteri dan berhantu tidak lain tidak bukan adalah di kawasan saya sendiri, iaitu Bukit Pancang. Kenapa saya katakan kawasan ini misteri dan berhantu? First, sebab ramai sudah orang yang sesat di kawasan ini, ya. Bukan satu, bukan dua, tapi ramai, ya. Beramai orang sudah sesat di kawasan ini, hingga kan pihak berkuasa pening untuk menangani situasi orang sesat di kawasan berkenaan. Dan dikatakan orang-orang sesat masuk dalam kawasan Bukit Pancang ni, mereka sering sesat dan dibawa ke tempat yang lain, ya. Mereka jumpa satu perkampungan, mereka jumpa satu tempat yang mereka tidak pernah jumpa, dan bila mereka cuba keluar dari tempat tersebut, mereka tidak dapat keluar dari tempat tersebut. Mereka berulang-ulang saja di kawasan berkenaan. Jadi kejadian ini heboh, ya. Bukan satu orang, dua orang yang mengalami kejadiannya, tapi ramai. Hingga kan ramai orang yang cedera cuba menyelamatkan mangsa-mangsa yang sesat. Dan ada yang sesat hingga malam hari. Baru-baru ni kes beberapa orang guru tadika yang sesat hingga pukul 1 pagi baru berjaya diselamatkan, ya. Dan bila ditanyakan mereka apa yang telah berlaku, mereka kata mereka jumpa satu kawasan dan mereka telah sesat, tidak jumpa jalan keluar. Dan baru-baru ini saja seorang lelaki telah meninggal dunia di kawasan tersebut, dan mengikut laporan lelaki tersebut meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Tapi wallahualam, kita tidak tahu apa yang berlaku, sebab lelaki tersebut meninggal ketika mendaki di kawasan berkenaan bersendirian. Jadi tidak tahu apa puncanya. Tidak mustahil juga sakit jantung, tapi tempat tersebut menjadi misteri dan misteri sehingga akan ada sudah orang yang meninggal dunia di kawasan berkenaan. Dan saya beberapa kali juga mendaki di kawasan berkenaan dan sering terdengar dan mengalami situasi yang agak misteri di kawasan berkenaan. So, Bukit Pancang saya boleh katakan kawasan yang misteri dan berhantu di negeri Sabah. Keempat, tidak lain tidak bukan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada zaman dahulu, penduduk di kawasan Gunung Kinabalu ini mereka tidak beragama. So mereka menyembah makhluk-makhluk seperti pokok, matahari, bintang. Jadi ada juga yang mengatakan mereka menyembah jelmaan jin. Jadi apabila mereka sudah beragama, jadi mereka menolak kepercayaan untuk menyembah jin ini dan makhluk-makhluk gaib. Jadi dikatakan Bomo di kawasan berkenaan telah buang semua makhluk-makhluk berkenaan, jin-jin berkenaan di kawasan gunung. Dan diceritakan ramai yang telah mengalami situasi misteri di kawasan Gunung Kinabalu tersebut. Dan saya pun pernah ceritakan yang saya pernah bertemu satu makhluk seperti seekor monyet yang besar tapi dia berbentuk orang. Dan saya bertemu, namun makhluk tersebut tidaklah menegur saya, tapi saya nampak betul-betul di depan mata saya. Saya pun kurang pasti apa benda yang saya lihat tersebut. Dia seolah-olah seekor monyet, namun dia besar seperti orang, berbulu warna orange. Dan baru-baru ni pun saya mendaki Gunung Kinabalu. Ada seorang lelaki, dia berjaya sampai ke puncak. Namun apabila dia turun daripada Gunung Kinabalu tu, dia
sering terjatuh dan tidak dapat berjalan. Apabila dia hendak turun saja bukit, dia akan jatuh. Apabila dia hendak turun dari bukit, dia akan jatuh. Dan dia berasa pelik kenapa dia boleh menjadi sedemikian. Dan bila ditanyakan apa yang berlaku semasa kau mendaki, dan dia kata pada malam ketika dia bersendirian di luar tempat tinggal, dia terdengar namanya dipanggil. Dan bila dia terdengar namanya dipanggil, dia cuba sahut, dia takut kawan dia. Tapi bila dia lihat orang tidak ada sesiapa, dan selepas kejadian tersebut dia tidak dapat turun bukit. Okey, turun. Kalau dia turun saja dari gunung, dia akan rebah. Dan ketika tu saya ada di kawasan berkenaan dan saya cuba rukiahkan orang berkenaan. Dan bila saya rukiah, meremang bulu roma guys. Dan menurut malim gunung, dia katakan kemungkinan dia keteguran setelah namanya dipanggil pada malam tersebut. Jadi ramai pendaki-pendaki gunung akan mengalami situasi misteri di kawasan berkenaan. Okey, dan memang sudah ramai orang yang terkorban di Gunung Kinabalu tersebut. Dan sedia maklum pada tahun 2015 telah berlaku gempa bumi menyebabkan lebih berpuluh-puluh orang telah meninggal dunia di kawasan berkenaan. Jadi tidak mustahil kawasan berkenaan saya boleh katakan misteri dan berhantu. Dan tempat yang kelima adalah Jalan Kimanis. Ini jalan yang paling famous dan paling bahaya di negeri Sabah. Saya rasa bukan saja di negeri Sabah, malah di Malaysia. Okey, dan saya pernah ceritakan kisah ni di video saya sebelum ni, ya, di antara mangsa yang telah menceritakan kepada saya bagaimana mereka boleh aksiden di Jalan Kimanis ini. Kalau anda Google pun Jalan Kimanis, full macam-macam berita orang aksiden di kawasan berkenaan. Dan saya boleh katakan kawasan berkenaan memang agak curam dan bahaya. Dan ramai mangsa sudah terkorban di di Jalan Kimanis tersebut. Menurut cerita yang rakan saya tu, dia pernah sebelum dia aksiden, dia bertembung dengan orang tua yang cuba menahan keretanya. Dan beberapa kali dia lalu di kawasan berkenaan, dia bertembung dengan orang tua yang sama sehinggalah dia aksiden dan jatuh ke dalam gaung. Dan pernah kes lori jatuh dalam gaung, lebih kurang setahun baru dijumpa ada orang aksiden jatuh gaung di kawasan berkenaan. So jalan ni memang keras kata orang, ya, keras, berhantu. Dan kalau anda tidak kuat semangat, okey, kalau boleh digalakkan jangan memandu bersendirian di kawasan ini. Kalau boleh biarlah berteman, dan kalau boleh orang yang tahu cara penggunaan brake dan gear lalu di kawasan ini. Dan setiap tahun saya boleh katakan memang ada saja orang yang terkorban di kawasan Jalan Kimanis ini. So guys, saya boleh sahkan, saya boleh katakan kawasan di sini memang misteri dan berhantu. So guys, itulah dia 5 tempat yang berhantu di negeri Sabah. Jadi mungkin ada lagi kawasan-kawasan lain yang anda rasa berhantu, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Dan kalau anda ada cadangan tempat-tempat yang saya ingin review berhantu, anda juga boleh tinggalkan komen di bawah. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.